Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umair bin Ghafarullahuddin, pelajar UKM semester 1. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk mabit di Muzdalifah dan melontar jamrah. Okey, kita pergi yang pertama. Apa itu mabit di Muzdalifah? Apa tu mabit di Muzdalifah? Mesti kita tertanya-tanya kan. Mabit adalah berhenti sejenak atau bermalam beberapa hari untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan melontar jamrah. Kita berhenti ataupun bermalam untuk siapkan pelaksanaan untuk melontar jamrah, yang merupakan salah satu wajib ibadah haji. Melontar mabit tu pun salah satu wajib ibadah haji. Mabit yang kedua, mabit dilakukan dua tahap. Dua tahap di dua tempat, iaitu di Muzdalifah satu, di Mina satu. So kita dapat tahu kat sini awal-awal kita akan mabit di Muzdalifah, dan yang kedua akan ada mabit di Mina. Okey, yang seterusnya kita akan ceritakan, tadi dia ada bagi tahu tahap pertama dan tahap yang kedua. So saya akan bagi tahu yang tahap pertama. Mabit di yang tahap pertama ni, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah dilakukan pada tarikh 10 Zulhijjah, iaitu selepas tengah malam lepas habis wukuf di padang Arafah. Mabit tahap pertama ini biasanya hanya beberapa ketika sahaja, iaitu secukup waktu untuk mengumpul, untuk mengambil 7 biji kerikil untuk kegunaan melontar jamrah. So biasanya mabit pertama ni jemaah haji dia akan ada yang hanya seketika saja untuk kutip batu 7 untuk melontar jamrah Aqabah nanti. Dia hanya seketika je. Itu tahap pertama. So kita pergi terus ke tahap kedua. Tahap kedua ni apa pula? Macam mana tahap kedua kan? Mesti kita tertanya-tanya apa itu tahap kedua. Tahap kedua ni, mabit bermalam dilakukan di Mina. Tadi kan mabit di Muzdalifah tu seketika je kan, ada yang malam, ada yang biasanya seketika, tapi mabit di Mina ni dia bermalam. Bermalam dilakukan di Mina dalam 2 hari, iaitu 11 dan 12 Zulhijjah. 11 dan 12 Zulhijjah ni pula bagi yang mengambil nafar awal. Dia ada 2 peringkat pula, nafar awal dengan nafar akhir. Tu nanti kemudian akan diceritakan. Dan bagi yang akan mengambil nafar akhir, mereka bermalam di Mina selama 3 hari. 3 hari, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Dari hari pertama sampai terakhir dari mabit di Mina ini adalah melontar ketiga jamrah ula, wusta dan Aqabah. Okey, kita pergi kepada hukum mabit di Muzdalifah. Okey, para imam mazhab sependapat. Semua imam mazhab berpendapat bahawa mabit di Muzdalifah ni hukumnya wajib, kecuali bagi seseorang yang mendapat uzur, misalnya bertugas melayani jemaah, bertugas melayani jemaah yang sakit, merawat orang yang sakit, menjaga harta-harta, dan lain-lain lah. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Yang bermaksud, setelah kamu meninggalkan Arafah, maka berzikirlah mengingat Allah di Masy'aril Haram. So menurut mazhab Syafi'i, jemaah haji harus berada di Muzdalifah walau sebentar, dengan syarat harus berada di Muzdalifah sekurang-kurangnya melewati pertengahan malam
setelah wukuf di Arafah dan tidak perlu berdiam. Walaupun melewati je. Baik jemaah haji tahu sedang berada di Muzdalifah ataupun tidak. Yang pasti dia kena ada walaupun seketika, walaupun lalu je. Dia kena ada dekat Muzdalifah tu. Sebab Muzdalifah ni empat imam, empat mazhab sepakat bahawa mabit di Muzdalifah ni merupakan wajib haji. So nak tak nak kena ada kat situ. Apabila wajib ni kena bayar dam. So kena apa? Kena ada di mabit di Muzdalifah walaupun seketika. Okey, yang seterusnya kita akan pergi ke dua jenis nafar. Dua jenis nafar. Macam tadi kita ada dekat yang lepas kita ada sebut pasal nafar. Nafar ni apa? Dua jenis nafar. Nafar awal. Nafar awal bermaksud jemaah haji hanya melontar jamrah selama 3 hari sahaja, bukan 4 hari. Selama 3 hari sahaja, bukan 4 hari. Seperti nafar thani akhir. Nafar thani akhir ni kita faham dia kena 4 hari. Disebut awal kerana jemaah haji lebih awal meninggalkan Mina kembali ke Mekah. Jemaah haji yang melakukan nafar awal hanya menginap 2 malam sahaja di Mina. Nafar awal ni jemaah haji menetap di Mina 2 malam je. Dan meninggalkan Mina pada tarikh 12 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Nafar awal ni diorang pulang pun lebih awal. Nak kata pun awal kan. So dia pulang lebih awal. Dia hanya melontar jamrah selama 3 hari je. Dia menetap di Mina pun 2 malam je. Dia balik masa 12 Zulhijjah. Jemaah nafar awal hanya melontar pada 3 hari dengan jumlah batu kerikil yang dilontar sebanyak 49 butir. Jumlah diorang pun lain. Nafar awal ni 49 butir je. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada nafar lagi satu, iaitu nafar thani atau dikenali sebagai nafar akhir. Apakah nafar thani akhir ni? Disebut nafar thani atau nafar akhir apabila jemaah melontar jamrah selama 4 hari. Macam tadi kan ada penerangan tentang 4 hari kan. Ni dia. Ni nafar thani, nafar akhir 4 hari ni. Nafar thani dengan nafar akhir sama tau. Dia nama lain je. Selama 4 hari pada tarikh 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Iaitu jemaah haji bermalam menginap di Mina selama 3 malam. Tadi nafar awal tadi 2 malam je. Ni nafar thani ni 3 malam. Dan meninggalkan Mina pada tarikh 13 Zulhijjah. Macam tadi 12 Zulhijjah kan. Ni 13 Zulhijjah. Nampak perbezaan dia. Jumlah batu diorang pun lain, nampak. Jumlah batu yang dilontar oleh jemaah nafar thani ataupun nafar akhir ni adalah sebanyak 70 butir. Macam mana kiraan 70 butir dengan 49 butir, kenapa lain? Nanti ada jadual dia. Nampak perbezaan nafar awal dan nafar akhir. Satu ada 49 butir, satu 70 butir. Seterusnya kita pergi kepada jadual nafar awal. Nampak tak? 10 Zulhijjah baling 7 kali, 7 jumlah batu. 11 Zulhijjah 7 kali dekat Aqabah, 7 kali dekat Ula, 7 kali dekat Wusta, 7 kali dekat 12 Zulhijjah, 7 kali Aqabah, 7 kali Ula, 7 kali Wusta, 7 kali. So jumlah kerikil dia campur tolak 40, campur semua sekali 49. So kita pergi pula dekat jadual nafar akhir. Nampak tak? 10 Zulhijjah satu je Aqabah 7 kali. Jumlah batu, jumlah kerikil 7 batu. 11 Zulhijjah Aqabah, Ula, Wusta 7 kali, 7 kali, 7 kali. Jadilah 21 batu hari 11 Zulhijjah tu. 12 Zulhijjah pula 7 kali, 7 kali, 7 kali 21. Begitu juga dengan 13 Zulhijjah. So bila campur balik 7, 21, 21, 21, maka jumlah kerikil dia jadilah 70 batu. So nafar akhir tu jadilah 70 batu. So kita pergi kepada amalan-amalan sunat. Ni amalan-amalan sunat
ketika mabit di Musdalifah. Berdoa, berzikir, solat sunat. Masa-masa itulah orang mengutip anak-anak batu untuk ibadah melontar di Mina. Lepas tu ni kita pergi kepada pengecualian mabit. Jika uzur, ni pengecualian mabit. Antaranya adalah takut terancam keselamatan diri atau harta. Ada yang jemaah menjaga atau menemani orang sakit. Ada yang dia mencari pekerja atau keluarga yang hilang, kan masa tu ramai orang kan, so dia mencari keluarga yang hilang. Itu pun terkecuali juga. Lepas tu ada yang berpenyakit dan sukar untuk bermalam di sana. Antara sebab-sebab tu, maka mereka terkecuali untuk kewajipan mabit. Okey. Dengan itu sekian dari saya, Muhammad Umar bin Ghafarullahuddin. Salah silap saya banyak minta maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.